beberapa sifat Nabi yang menjadi teladan kepada kita. Antaranya sifat sabar, sifat pemaaf dan juga sifat berhikmah. Sifat sabar, sifat pemaaf dan sifat berhikmah ini yang juga merupakan asbab kepada penyebaran Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala rasulihil amin. Sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid, hormati ahli jawatankuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam, pada pagi yang indah ini dapat kita bertemu menunaikan kewajipan kita sebagai seorang Muslim, menunaikan semayang subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan istiqamah kepada kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam sehari dua ni kita membicarakan tentang Maulidur Rasul, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya berbicara tentang kisah dan juga tentang perkara yang berkaitan dengan Nabi kita, apa yang dapat kita perhatikan apabila kita membicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah tumpuan pengajian hadis. Kalau kita lihat di Malaysia ini banyaknya pusat pengajian tahfiz Al-Quran. Mereka yang mempelajari, menghafaz Al-Quranul Karim. Banyak pusat-pusat ini ditubuhkan dan pengajian-pengajian ini berkaitan dengan Quran ini cukup banyaklah, khususnya di Malaysia ini. Tetapi pengajian dan pusat pengajian yang berkaitan dengan hadis tidaklah banyak ditumpukan seperti mana pengajian Al-Quranul Karim. Barangkali kalau kita lihat fokus pengajian itu kurang berlaku disebabkan mereka-mereka yang mendalami bidang ini tak begitu banyak dan tak begitu ramai. Kalau dibandingkan dengan di India khususnya, kan, memang India dikenali sebagai mereka yang pusat pengajian hadis. Tetapi kita di Malaysia ini banyak menumpukan tentang Al-Quran. Barangkali membaca Al-Quran itu dilihat mempunyai pahala yang besar, di mana pahala membaca Al-Quran ini dikira berdasarkan kepada huruf, bukan berdasarkan kepada ayat, bukan berdasarkan kepada perkataan, tetapi berdasarkan kepada setiap huruf yang disebutkan itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Al-Quran ini dia ada satu je. Kan, itulah Quran yang mushaf yang kita ada. Berbanding dengan hadis, ada bermacam-macam hadis, ada beberapa kategorinya, ada berbagai-bagai kitab dan berbagai-bagai disiplin yang ada dalam hadis. Ini bukanlah bermakna pada pagi ini saya mengajak tuan-tuan lepas ni tak payahlah baca Quran, tak. Tetapi sekadar menyebutkan kepentingan pembelajaran dengan hadis ini tidaklah sesuatu yang kita boleh lupakan, kerana dia merupakan sumber yang kedua dalam agama kita, iaitu hadis.
Kalau tak ada Quran, kalau tak ada hadis tuan-tuan, kita nak melaksanakan sembahyang ni pun kan, kalau dalam Al-Quran tidak didetailkan tentang pelaksanaan sembahyang, dalam Al-Quran tak sebut sembahyang subuh, maghrib, isya, asar. Yang didetailkan tu dalam hadis Nabi, kan, pelaksanaan sembahyang, batal sembahyang dan sebagainya itu didetailkan dalam hadis. Bererti kepentingan hadis sesuatu yang juga penting. Bahkan ulama ada mengarang banyak kitab, khususnya berkaitan dengan hadis 40 untuk memudahkan kita orang awam dan juga masyarakat Islam umumnya untuk mempelajari dan juga untuk memahami hadis-hadis Nabi, bahkan menghafal hadis-hadis Nabi. Ada juga diriwayatkan berceritakan tentang di kalangan ulama-ulama terdahulu mengambil berkat daripada kitab hadis ini. Kitab Sahihul Bukhari, bila berlakunya musibah, mereka menelaah membaca hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari ini, mengambil berkat, mengambil sebagai suatu menyebut nama-nama Nabi dalam hadis-hadis berkenaan sebagai mengambil berkat daripada hadis berkenaan untuk memohon sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang saya ingin kongsikan pada pagi ini, oleh kerana kita berada pada musim Maulidur Rasul ini, esok hari inilah, hari ini hari Ahad, yang kita menyambut Maulidur Rasul, ialah beberapa sifat Nabi yang menjadi teladan kepada kita. Antaranya sifat sabar, sifat pemaaf dan juga sifat berhikmah. Sifat sabar, sifat pemaaf dan sifat berhikmah ini yang juga merupakan asbab kepada penyebaran Islam yang begitu cepat, biarpun dalam keadaan umat Arab pada masa itu umat yang teruk. Sifat Nabi yang begitu hebat ini melayakkan baginda menjadi penghulu kepada para Nabi dan para Rasul alaihimussalatu wassalam. Tak ada siapa yang boleh mengatasi sifat sabar baginda. Tak ada siapa yang boleh mengatasi sifat pemaaf baginda. Dan tak ada siapa yang boleh mengatasi sifat hikmah, kebijaksanaan baginda yang berhadapan dengan pelbagai cabaran umat pada masa itu yang boleh menjadi panduan kepada kita pada pagi ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutuskan kepada masyarakat dalam suasana masyarakat Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah ni tuan-tuan, kalau dalam bahasa kita yang mudah kita faham ialah mereka yang berpegang dengan gaya hidup yang songsang. Jahiliyah bukan bermakna bodoh dan bukanlah bermakna bangang dan bengong. Tetapi gaya hidup mereka, cara hidup mereka yang memang songsang. Bukan bermakna mereka tak pandai membaca, mereka juga berpuisi. Mereka ni bukanlah orang darat, tapi mereka juga ada mempunyai gaya hidup, boleh berniaga, boleh untuk mempunyai ilmu membaca bintang, ilmu-ilmu ada dalam kalangan mereka. Namun mereka mempunyai perangai budaya-budaya yang songsang, yang menyebabkan Arab Jahiliyah ini, orang Arab ini tidak mampu untuk membina satu tamadun seperti mana tamadun Rom, seperti mana tamadun India, tamadun Cina, tamadun-tamadun yang lain. Mereka tak berjaya membina tamadun. Orang Arab ini, yang ada itu pun yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaabah tu diasaskan oleh Nabi Ibrahim.
Telaga Zam-Zam tu diasaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka hidup dalam keadaan yang punah ranah kerana mereka tidak berpegang dengan prinsip kebenaran. Antara yang boleh saya sebut di sini ialah mereka ni kalau nak anak mereka jadi hebat, anak mereka jadi pandai, mereka suruh isteri mereka bersama dengan pahlawan-pahlawan yang hebat ataupun bangsawan-bangsawan yang tertentu duduk bersama dengan pahlawan berkenaan sehingga lekat kehamilan dalam beberapa hari, dalam beberapa ketika, dan baru dikembalikan kepada suaminya, baru balik kat suaminya. Macamlah orang nak dapatkan benih benih lembu yang baik, tuan-tuan, baka lembu yang baik, disuruh dia punya lembu betinanya pergi mengawan dengan lembu jantan yang besar, yang hebat. Dah dapat ni esok, bunting esok, baru dijaga oleh tuannya. Begitulah bahasanya, tuan-tuan. Nak cerita songsangnya amalan yang mereka ada. Antara lain juga, tuan-tuan, ialah mereka mengamalkan zina. Dan kalau lahirnya anak zina, anak yang lahirkan daripada perempuan-perempuan yang melacur ini, daripada banyak lelaki, mereka akan tengok anak tadi ikut muka siapa. Kalau ikut muka dengan kawan ni, dibinkan dengan kawan tu lah. Kalau muka sama dengan kawan ni, tengok muka ikut muka siapa. Ini perangai Arab jahiliah, tuan-tuan. Begitu juga kan, mereka nak ceritanya kan, bengong pun ada lah kan. Mereka mempertahankan sesuatu itu berasaskan kepada bangsa dan kabilah. Kalau bangsa mereka, kalau orang dia buat betul ke ataupun buat salah ke, tetap betul kan. Kalau bangsa dia ataupun kabilah dia minta tolong kepada kabilahnya itu, walaupun betul, walaupun salah, atas nama menjaga kabilah, mereka tetap untuk mempertahankan dan membantu ahli keluarga mereka yang minta tolong tadi. Sehingga hilanglah prinsip kebenaran. Kebenaran berpihak kepada ikut bangsa. Kalau bangsa kata kalau dia oleh kerana itu bangsa dia, maka dia tetap benar. Kalau bangsa orang lain, kalau salah, salah. Ini bererti, tuan-tuan, hilang prinsip kebenaran yang ada pada mereka. Ini contoh-contoh lah, tuan-tuan. Banyak lagi lah kalau nak sebut perangai judi mereka, perangai bergaduh, perangai-perangai yang hodoh-hodoh ini, yang boleh saya katakan bahawa mereka berpegang dengan prinsip ataupun dengan budaya yang songsang dengan kebenaran. Sehinggalah mereka dikenali sebagai Arab jahiliah yang hodoh dan teruk punya perangainya. Walaupun demikian, tuan-tuan, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dapat mengubah masyarakat Arab yang begitu teruk ini dalam masa yang singkat. Taklah mudah juga, tuan-tuan, memang berhadapan dengan cabaran. Dan dapat kita lihatkan bahawa dalam tempoh 13 tahun Rasulullah berada di Mekah. Nak cerita teruk juga, berhadapan dengan, bukan teruk juga, memang teruk lah, berhadapan dengan masyarakat Quraisy yang boikot, yang apa. Dalam tempoh 13 tahun Rasulullah berada di Mekah, yang masuk Islam lebih kurang dalam 200 hingga 300 orang yang memeluk Islam. Berapa ratus orang? 200 orang, 300 orang. Dari masyarakat Arab Quraisy di Mekah, lebih kurang dalam jumlah mereka dalam 8,000, 7,000, 8,000 orang. 300 orang, 200 orang, berapa peratus, tuan-tuan? Daripada jumlah berkenaan, itulah jumlah yang ada. Yang paling ramai pun 300 orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila baginda berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dalam tempoh 10 tahun, umat Islam berjaya ditingkatkan. Ramai yang memeluk Islam. Dalam haji yang terakhir, orang Islam yang menunaikan haji berjumlah, ada yang meriwayatkan 70,000 orang, ada yang kata 124,000, dan kalau tak silap saya ada yang melaporkan 144,000.
Kalau kita ambil jalan tengah lah tuan-tuan. Di antara tu orang kata 70, ada yang kata 124,000. Kita ambil lah 100,000 orang Islam yang pergi menunaikan haji di Mekah pada haji yang terakhir. Agak-agak umat Islam keseluruhannya berapa orang tuan-tuan? Itu yang pergi menunaikan haji. Yang tak pergi menunaikan haji, yang mungkin orang tua yang tak larat nak berjalan di atas kafilah, mungkin kanak-kanak, mungkin orang perempuan yang tak ada mahram dan sebagainya, yang tak pergi menunaikan haji, boleh kita simpulkan dan anggarkan umat Islam yang menunaikan haji pada haji yang terakhir lebih kurang dalam 150,000 orang Islam. Semua orang Islam yang pergi menunaikan haji 100,000, yang tak pergi ambil lah busuk pun dalam 50,000 orang lagi, 150,000 orang. Begitu pantas dalam perkembangan Islam di Madinah, kan? Dan Nabi membinakan asas yang kuat di Mekah dalam tempoh 13 tahun. Dan semua ini tuan-tuan berpusat ataupun berdasarkan kepada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaranya penyabar, antaranya pemaaf dan berhikmahnya. Di Mekah dakwah berlaku berdepan. Kaabah ada kat situ, kan? Abu Jahal pun duduk di kawasan tu juga, Abu Lahab pun di kawasan tu juga, Rasulullah pun duduk di kawasan yang berhampiran tu juga. Hari-hari boleh jumpa, duduk kat Kaabah, pergi Kaabah, hari-hari boleh jumpa. Tetapi di Madinah, tuan-tuan, perkembangan Islam berlaku dengan cara berpolitik. Nabi berpolitik, sehinggalah Nabi dapat mengukuhkan keadaan umat Islam di Madinah, dan juga dapat mengatasi perangai-perangai buruk dan perangai-perangai jahat orang Yahudi, dan pengkhianat-pengkhianat dari kalangan orang munafik, dan serangan daripada luar di kalangan orang Arab-Arab yang berdekatan, termasuklah orang Arab daripada Mekah yang menyerang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa kisah yang boleh saya kongsikan pada pagi ini bagi menggambarkan sifat sabar, sifat pemaaf ini, dan di akhir kuliah ini, kita nak melihat sejauh manakah kita mampu dan dapat mencontohi baginda daripada sudut sabarnya, dari sudut pemaafnya, yang boleh menjadi panduan kepada kita bersama. Yang pertama tuan-tuan, hadis dan cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan kisah ini dalam Sahihul Bukhari, di mana satu hari Nabi dan seorang sahabatnya bersandar di sekitar Kaabah. Lalu kita biasa dengar cerita Nabi dan juga orang Islam di Mekah ni, ramai yang ditindas, ramai yang diuji dengan macam-macam ujian, contohnya Bilal bin Rabah, Sumayyah dan sebagainya. Seorang sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana?" Kamu tak minta doa ke ya Rasulullah? Doalah, mintalah dekat Tuhan supaya Tuhan hapuskan terus orang kafir ni. Mintalah dekat Allah Ta'ala. Ala tastansiru, tidakkah kamu minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Lalu kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, "Oh, kamu ingat dan kamu tahu tak, orang-orang sebelum daripada kita, orang Islam yang terdahulu, telah pun diuji dengan ujian yang lebih teruk daripada kita ni. Ada di kalangan mereka yang disikat dengan sikat besi, sehingga tersiat daging daripada tulangnya. Teruk, orang dulu kena lebih teruk daripada kita. Dan ada di kalangan mereka yang terdahulu yang ditanam hidup-hidup, nampak kepala sahaja, dan digajikan kepala itu sehingga terbelah dua. Dan walaupun ujian itu menimpa mereka, mereka tetap teguh beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tak berganjak keimanan mereka. Kamu ni," kata Rasulullah, gopoh, nak cepat." Kan? Ini yang disebutkan oleh Rasulullah kepada para sahabat,
yang ketika itu susah, berat, macam-macam yang berlaku, tetapi Rasulullah tetap sabar dengan ujian-ujian yang ditimpa, kerana proses untuk mengubah manusia ini bukan sekejap, tuan-tuan. Kita tengok contoh kita lah, tuan-tuan. Contoh dalam masyarakat kita. Nak ajak masyarakat kita bertudung, pakai tudung, khususnya orang perempuan lah, tudung. Berapa tahun, tuan-tuan, nak kita mengajak orang perempuan khususnya bertudung ni. Nak pastikan dulu pembaca-pembaca berita boleh pakai tudung. Di kalangan pegawai-pegawai polis boleh pakai tudung. Dalam masyarakat, budak-budak pergi sekolah boleh pakai tudung. Berapa puluh tahun, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingatlah, saya ni tak sempat zaman tu, tahun 60-an. Mungkin ada tuan-tuan zaman 60-an sekolah dulu. Agak-agak ustazah-ustazah sekolah yang pakai 60-an dulu macam mana pakaian dia, tuan-tuan. Tudung ustazah tahun 60-an dulu macam mana. Saya tak tengok, tuan-tuan lah mungkin zaman-zaman 60-an tu sempat tengok kan, tudung ustazah tahun 60-an kan. Tak tahulah, dia orang cakap lah, tuan-tuan, tudungnya pun nipis kan, rambutnya pun kadang-kadang remosnya nampak lagi kan. Ustazah tahun 60-an ni kan. Tahun 70-an pun lebih kurang sama juga kan. Masuk tahun 80-an, tuan-tuan, ini bab aurat ni ada dalam kitab. Ada dalam kitab fiqh sebut jelas bab aurat. Ustazah-ustazah pun baca. Ustaz-ustaz bini dia pun baca juga. Tetapi kenapa masih lagi belum timbulnya kesedaran pada masa itu? Ini dipanggil dengan dakwah, tuan. Tak mudah. Kan? Tahun 80-an kan, orang yang pakai tudung jilbab ni kan, dia orang panggil apa, tuan-tuan? Dia orang panggil orang dakwah. Kita ingat tak orang dakwah? Kan? Tahun 80-an tu orang panggil orang dakwah. Kemudian kalau ada di kalangan muslimat pada masa itu yang pakai purdah, dia orang panggil apa, tuan-tuan? Ninja. Kan? Ninja. Kan? Tahun 80-an tu. Sekarang ni semua pakai ninja belaka. Orang dah pakai mask semua ninja belaka. Dulu orang ejek di kalangan orang yang perempuan yang pakai purdah ni kan, disebut sebagai ninja tahun 80-an kan. Kalau di universiti kan, dulu tahun 80-an ni memang titik bengik lah di antara kelompok-kelompok Islamis yang ada pada masa itu, tuan-tuan. Bila masuk tahun 90-an dah semakin okey sikit kan, ramai yang telah menutup aurat, yang ada kesedaran ini kan. Kemudian tahun 2000 kita melihat budak-budak pergi sekolah dah pakai tudung, walaupun kadang-kadang balik daripada sekolah tudung buh dalam basikal, tak kisahlah. Tapi maknanya kan, usaha nak bawa orang pakai tudung ni bukan satu usaha yang sekejap, tuan-tuan, lama masanya. Tuan-tuan ingat antara pembaca berita perempuan yang mula pakai tudung siapa, tuan-tuan? Hajah Wan Cik Daud. Hajah Wan Cik Daud yang pakai tudung, perempuan pembaca berita. Barangkali balik daripada Mekah nak mengekalkan dia punya ni, dia pakai tudung kan. Antara usaha, walaupun mungkinlah ada tekanan-tekanan pada masa itu, tapi dia tetap istiqamah pakai tudung dan menjadi teladan kepada orang-orang lain. Wan Cik Daud. Nak mengubah tu bukan senang, tuan-tuan, mengambil masa yang lama. Sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan kepada sahabatnya, kamu ni gopoh, gopoh sangat minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak musnahkan tak. Rasulullah kata kamu ni gopoh kerana orang dahulu lebih teruk lagi menerima ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara kisah lain yang boleh menjadi teladan kepada kita ialah bagaimana Rasulullah berhadapan dengan kaum di Taif, puak-puak Saqif di Taif. Ada pernah satu hari Sayyidina Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah hari yang paling kamu rasa cukup memilukan kamu, ataupun yang kamu sangat sedih selain daripada peperangan Uhud? Peperangan Uhud kita tahu Nabi sangat sedih. Lalu Aisyah tanya, adakah ada hari lain yang kamu cukup sedih? Ada, kata Aisyah. Ada, apa dia? Kan, hari bila aku pergi ke Taif, kata Rasulullah. Kenapa di Taif ini? Di Taif ini ialah satu ketika ataupun dalam keadaan zaman umat Islam
Tak ada lagi tempat bergantung. Siti Khadijah telah pun meninggal dunia. Abu Talib pun telah meninggal dunia. Nabi tercari-cari tempat. Kan? Antara tempat yang dipikirkan oleh Nabi untuk boleh menyebarkan dakwah ila Taif. Nabi pergi kat sana. Sepanjang jalan jumpa orang ajak kat Islam. Semua tak nak. Semua tolak. Ajak kat Islam, semua tak nak, semua menolak. Jumpa dengan duduk di Taif, diriwayatkan duduk di Taif dalam tempoh 10 hari duduk kat sana. Jumpa dengan orang pembesar sana, jumpa sini. Semua menolak. Ada yang kata, kan, tak ada orang lain ke yang Allah Ta'ala nak pilih, katanya. Betul ke kamu ni? Kan? Kalau aku tak nak sembang dengan kamu, cakap yang seperti ni. Ada yang sebut kata bahawa kalau betul lah kamu berdiri, aku pergi koyak kelambu Kaabah. Macam-macam yang kata yang diungkapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah jawab? Kalau kamu tak nak, sudah diamlah, kata Rasulullah. Jangan nak, tak yalah nak nak sebarkan benda-benda yang tak baik ini, kata Rasulullah. Tapi mereka dalam tempoh itu bagi pakat dengan budak-budak sehinggalah kumpulan yang ramai. Kumpulan yang ramai dalam diriwayatkan ada 2000 dua saf. Dua kumpulan lah. Dua kumpulan yang pergi baling Nabi dengan batu, dan akhirnya baginda diriwayatkan buat kepala apa inilah, maknanya tahan daripada serangan dan lari beberapa kilometer dalam 3 miles, 3 batu dalam 4-5 kilometer lah. Tuan-tuan lari daripada serangan berkenaan dalam keadaan yang berdarah. Kan? Apa yang menjadi topik cerita ni tuan-tuan ialah dalam keadaan itu, dalam keadaan berdarah-darah itu, Nabi pergi dengan Zaid bin Harisah. Sayyidina Jibril diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, wahai Muhammad, kan, penderitaan dan tentangan orang Taif ni sangat hebat. Maukah kamu aku tawarkan kamu, kan, aku perintahkan kepada kamu malaikat yang menjaga gunung-gunung ini, menjaga gunung, kan, untuk mentelangkupkan bukit-bukit, 2 bukit yang ada kat Mekah ni ke Taif. Mau tak aku telangkupkan kamu 2 bukit ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak payah. Kan, tak payah. Apa jawab baginda? Dia kata, inilah arju, aku harapkan ayyukhrijallahu min aslabihim, Allah Ta'ala akan mengeluarkan daripada keturunan mereka nanti, mayya'budullaha, mereka yang menyembah Allah, la yusyriku bihi syai'an, dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan, kalau kita tuan-tuan, kan, kalau kita malaikat nak offer ni, tak adalah, memang pucuk dicerita bulan mendatang lah kita, kan. Dah aku kena berdarah-darah, kena teruk sampai kaki berdarah, kepala berdarah, kan. Kita kata apa, eloklah belangkup lah terus. Tak. Apa Rasulullah doa? Inilah arju, kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah, aku harapkan satu masa nanti Allah Ta'ala akan mereka akan keturunan mereka nanti akan Islam suatu masa nanti. Benar tuan-tuan, dalam tempoh 10 tahun selepas itu, dalam peperangan Hunain, mereka memeluk Islam beramai-ramai. Kan? Ini di atas sifat sabar, di atas sifat pemaaf yang ada pada Rasulullah. Kan? Cerita, kan, tentang kisah yang paling hebat ini, ataupun yang Rasulullah antara kisah yang paling menduka citakan, baginda berdoa dalam satu doa yang cukup, kalau kita baca doa ini cukup menduka citakanlah. Dia kata, ya Allah, aku mengadu kepada kamu lemahnya diri aku ini, kan, kekurangan yang ada pada aku, kan, aku dihina seperti ini, dipenggal batu, dibuat seperti ini. Ya Allah, sekiranya aku melaksanakan kerja-kerja ini demi keredaanmu, ya Allah, aku tak apa, aku sanggup menerima ujian-ujian ini, ya Allah. Dan kalau inilah yang engkau reda, kalau inilah yang kau suka, fala ubali, kata Rasulullah, aku tak kisah, aku sanggup berhadapan dengan ujian-ujian ini, ya Allah. Tetapi kata Rasulullah, aku mengharapkan keampunanmu, aku mengharapkan keredaanmu, ya Allah, dalam segala usaha-usaha yang lakukan ini. Ini antara doa yang diriwayatkan dalam cerita hijrah ataupun cerita usaha dakwah baginda ke Taif. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kan, nak tengoknya sifat sabar yang ada pada baginda, yang tak adalah
yang boleh mengatasnya lagi lah. Kalau kita ni tuan-tuan, sepanjang kalau saya ni tak adalah pernah orang apa nama ni, orang ludah lagi tak pernah lah. Apatah lagi kalau orang nak pukul setakat ni tak adalah lagi. Kalau ada pun orang ngutuk-ngutuk kat belakang tu mungkin ada lah kot, kan? Ataupun mungkin orang yang buat muka, kan? Ataupun gitulah yang ada pada kita lah, kita ni lah tuan-tuan. Tapi Rasulullah telah pun dilakukan sedemikian, tetapi baginda tetap bersabar di atas ujian yang menimpa. Kemudian antara kisah yang boleh saya kongsikan pada pagi ini ialah bagaimana kesabaran baginda berhadapan dengan kerenah orang munafik, kerenah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini dikenali sebagai ketua orang munafik. Kenapa dia menjadi munafik? Kerana dia ni tuan-tuan, sebelum Islam, sebelum hijrahnya Rasul, dia telah pun diura-ura untuk dilantik menjadi ketua. Mereka orang Arab jahiliah di Mekah, di Madinah ni berusaha ataupun dikatakan bersetuju untuk melantiknya menjadi ketua. Tapi bila Rasulullah sampai ke Madinah, kan, masyarakat Arab menyambut Rasulullah lebih daripada dia. Kan? Lama-lama orang Islam mengagungkan dia, menjadikan dia sebagai pusat rujukan, orang pergi ke masjid Nabi, apa semua-semua ni, kan? Sudah-sudahnya dia dilupakan. Manalah tak bengang kawan tu, kan? Dulu dah disetujui nak lantik menjadi ketua kepada masyarakat Arab jahiliyah ni di Madinah ni. Last bila datangnya Rasul, orang dah tak pergi kat dia. Maka wujudlah watak pengkhianat ini, dan dia mendendam kesumat kepada Rasulullah. Dia kata orang inilah bila dia datang ke Madinah, kan, dia menyifatkan Rasul sebagai orang yang bagaikan melepaskan anjing yang tersepit. Dia ada menyebutkan begitu, kan, melepaskan anjing yang tersepit. Kerana Nabi dia kata lari daripada masyarakat Mekah pergi ke Madinah, ambil dapat bantuan daripada kita, kemudian dia pula nak jadi raja pula. Dan antara kisah-kisah selepas itulah Abdullah bin Ubay kata bagaikan melepaskan anjing yang tersepit. Lepas itulah tuan-tuan, kita mendapati usaha-usaha Abdullah bin Ubay memang jahat lah, memang sangat jahat. Tetapi tuan-tuan, tetapi saat kematian Abdullah bin Ubay ini, Rasulullah pergi menyembayangkan Abdullah bin Ubay dan pergi bersama-sama di kubur Abdullah bin Ubay ini. Sewaktu kematian dia, anak Abdullah bin Ubay ni namanya Abdullah. Anak dia orang baik, Abdullah bin Ubay. Anak kepada orang munafik ni namanya Abdullah juga. Orang Arab ni nama-namanya lebih kurang je kadang-kadang. Kalau kawan-kawan saya dulu masa belajar dulu, kan, nama Muhammad ni cukup banyak. Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Kadang-kadang tak tahu siapa Ahmad, siapa Muhammad, kan? Nama sama-sama lebih kurang begitu sahaja. Sebab tu kita ni jaranglah nama ayah dengan nama anak ni sama, kan? Dulu, kan, nama anak dengan nama ayah ni kalau sama tu taklah menjadi sesuatu yang pelik lah, kan? Abdullah bin Ubay, kan, dia ni bila ayah dia mati, kan, dia minta kepada Rasul, ya Rasulullah, kan, ya Rasulullah, boleh tak aku mintakan kepada kamu baju kamu tu, supaya boleh untuk dikafankan Abdullah bin Ubay ayah aku ni dengan baju kamu ya Rasulullah, kan? Kalau kita ni tuan-tuan, kalau orang kenal kita pun minta baju pun kita tak bagi, kan? Ada orang meninggal, Ustaz minta baju Ustaz, nak kafan kawan mati, agak-agak tuan-tuan bagi tak tuan-tuan? Kalau saya taklah tuan-tuan, aku nak pakai apa, aku nak balik ni nak pakai apa. Nah, Rasulullah dia kata tak apa, aku bagi baju aku. Aku bagi baju. Nanti kalau minta lah tolong ya Rasulullah nak semayangkan jenazah ayahku, insya-Allah, kata bila dah siap nanti bagi tahu aku akan pergi. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, dia kata, kamu nak pergi semayang kat orang ini? Sayyidina Umar kata, kau nak pergi semayang kat orang ni, dulu orang ni apa yang tak buat kat kamu ya Rasulullah, kan? Rasulullah, Sayyidina Umar sebutkan begini, semua yang disebutkan. Memang tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay ni memang jahat. Antara jenayah yang besar yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay ni ialah menghasut tentera Islam dalam peperangan Uhud.
Dalam peperangan Uhud ni kita tahu orang Islam ramai yang syahid. Ramai yang syahid dalam peperangan Uhud ini. Antara yang syahid ni ialah bapa saudara Nabi, Hamzah. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay ini ialah dia menghasut sehinggalah 1/3 daripada tentera Islam balik daripada peperangan. Tuan-tuan, barangkali ramai di kalangan kita di sini yang pergi menunaikan umrah, pergi ziarah di Madinah, dan tuan-tuan pergi ke Bukit Uhud, tak jauh lah daripada Masjid Nabi ke Medan Uhud, taklah jauh kan. Tetapi dalam tempoh yang tak jauh itulah tuan-tuan, orang munafik ini berjaya menyebarkan dakwah, berjaya menyebarkan dakwah dan berjaya mempengaruhi 1/3, 300 orang balik daripada medan peperangan. 1000 orang pergi, 300 orang balik. Sikit ke banyak tuan-tuan? Banyak. 300 orang ni banyak. Sebar dakwah. Saya tak tahulah dia buat macam mana kan pada masa itu kan. Antara benda yang disebarkan itu pada masa itu ialah kan, dia kata Rasulullah ni tak konsisten dalam keputusan. Rasulullah sendiri nak perang di Madinah. Sahabat-sahabat lain nak perang di luar Madinah. Kenapa Rasulullah tak ikut keputusannya sendiri nak berperang di bumi, nak bertahan di bumi Madinah? Kenapa nak keluar? Kan? Ini yang telah pun didakwahkan oleh Abdullah bin Ubay. Ramai yang balik. Dahlah ramai yang balik, perang ramai yang meninggal pula tuan-tuan. Kan? Yang meninggal tu pula yang paling sedih sekali ialah bapa saudaranya Hamzah, yang telah pun dibelah dadanya, yang telah pun dikeluarkan hatinya oleh orang Quraisy. Mana tak hangin kan. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tetap Rasulullah memaafkan siapa tadi? Memaafkan Abdullah bin Ubay. Nak ceritanya lentetan daripada peperangan Uhud ni tuan-tuan, orang kafir, orang Quraisy dan orang munafik kan, pulang paku buah keras. Itulah, tak dengar cakap. Orang suruh perang kat mana, orang pergi keluar kan. Ini semua cakap-cakap ni, ya Allah, memang sakit hati tuan-tuan. Memang sakit hati. Disebutkan dalam Al-Quran, intasubkum hasanatun tasuhum wa intusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kamu dapat benda-benda yang best, yang seronok, mereka tak suka. Kalau dapat benda-benda yang musibah kan, yafrahu biha, mereka suka dengan orang Islam yang dapat musibah. Sakit hati tuan-tuan, memang sakit hati kan. Yang kedua, apa besar yang dilakukan oleh orang munafik ini ialah dia memfitnah isteri Nabi. Dia fitnah isteri Nabi kan, berskandal. Sebab isteri Nabi ini dalam satu musafir kan, baginda si Aisyah ni berada dalam mereka yang terkebelakang lah sekali. Sebab pada malam tu dia tertinggal lah dia punya loket, dia punya barangnya, dan dia pergi kutip barang berkenaan. Safwan ni dia ditugaskan oleh orang yang belakang sekali. Dia akan tengok apa-apa barang yang tertinggal dan dia jumpa dengan Aisyah. Dan bila nampak Aisyah ni, dan dia tarik unta Aisyah ni balik ke Madinah. Bila mereka dapati Aisyah ni dengan Safwan bin Mu'attal, tersebarlah cerita. Aisyah berskandal dengan Safwan bin Mu'attal. Bergegar rumah tangga Rasulullah. Kan? Bergegar rumah tangga Rasulullah. Kan? Fitnah ni tersebar. Sayyidina Abu Bakar, ayah kepada Aisyah pun pening kepala nak buat macam mana. Rasulullah tak bertegur dengan Aisyah. Lebih daripada 2 minggu tak bertegur. Nak buat macam mana ni? Kan? Sehinggalah turun ayat Quran selepas itu. Kan? Fitnah yang dahsyat yang ditabur oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Begitu juga antara lain ialah dia menjadi balaci kepada orang-orang Yahudi, kan? Mengeluarkan bahasa-bahasa yang buruk, mengejek-ngejek orang Islam walaupun duduk di belakang Nabi. Tetapi nak cerita kesabaran Nabi ni tuan-tuan, baginda tak pergi bunuhnya Abdullah bin Ubay. Tak pergi bunuhnya Abdullah bin Ubay, tanpa pun tak apa pun tak. Malahan sewaktu kematian Abdullah bin Ubay ni, Rasulullah pergi semayang. Sayyidina Omar, kita tahulah sikap Sayyidina Omar. Kamu nak pergi semayang dekat orang munafik yang jahat ni, ya Rasulullah? Dia kata tak, aku akan pergi, kata Rasulullah.
aku akan pergi. Walaupun selepas daripada turun ayat, tuan-tuan. Turun ayat selepas itu, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Wahai Muhammad, jangan kamu sembahyang ke atas orang munafik dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Perintah ini, ayat ni turun selepas Rasulullah sembahyang di atas ketua orang munafik Abdullah bin Ubay. Nak ceritanya, Rasulullah ni pemaaf ni baginda, sehingga orang yang buat jahat baginda memaafkan, dan di atas hikmah itulah ada riwayat menyebutkan Imam Az-Zujjaj berkata 1,000 orang daripada kaum Khazraj masuk Islam bila melihatkan Rasulullah memaafkan dan juga melihatkan siasah Nabi SAW. 1,000 orang yang masuk Islam selepas daripada itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini kisah sabarnya Rasulullah dan pemaafnya Rasulullah dan hikmahnya Rasulullah berhadapan dengan kerenah-kerenah yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay, ketua orang munafik. Kalau dibandingkan kisah ini, Rasulullah yang pemaaf ini dengan Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu, kita mendapati contohnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dia berdakwah berapa lama, tuan-tuan? 950 tahun. Dalam tempoh ini berapa orang sahaja yang beriman? 950 tahun. Bukan 95 tahun, bukan 9 tahun, bukan 5 tahun, 950 tahun. Padanlah kalau dia menyebutkan, ya Allah, innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Kata Nabi Nuh, ya Allah, ya Tuhanku, mereka telah tak nak dengar cakap aku. Bila aku dakwahkan mereka, mereka tutup telinga mereka. Mereka angkat baju mereka, tak nak terima dakwah aku. Ya Allah, kata apa doa Nabi Nuh? Mendoakan kemusnahan kepada kaumnya. Qala Nuh, dia kata, la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kamu tinggalkan di atas muka bumi ini orang-orang yang jahat seperti ini. Innaka intazarhum yudillu ibadaka. Kalaulah kamu tinggalkan, biarkan mereka, mereka akan menyesatkan orang-orang lain, ya Allah, dan kamu musnahkanlah mereka. Ini Nabi Nuh, tuan-tuan. Memang tahap kesabarannya sangat tinggi, sehingga 950 tahun. Tapi akhirnya dia mendoakan kemusnahan juga kepada kaumnya, sehinggalah ramai yang mati disebabkan oleh banjir bah yang besar. Kalau nak cerita sabar Nabi berbanding dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Antaranya, tuan-tuan, ialah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Di mana Nabi Yunus ini juga antara Nabi yang lari daripada medan jihadnya, medan perjuangannya. Baginda berdakwah kepada 100,000 orang. Kaum dia 100,000 orang. Dakwah, saya cuba cari info maklumat. Dia katakan dakwah 30 tahun. Yang masuk Islam 2 orang. 30 tahun yang masuk Islam 2 orang. Tak tahulah. 2 orang aja masuk Islam. Mana tak hangin jugalah, tuan-tuan. Kita pun hangin. Kalau yang datang kuliah ni 2 orang. Datang daripada jauh kuliah 2 orang. Ada satu tempat tu datang kuliah 5 orang. Bila dah masuk Isya, ramailah sikit. Mula-mula hangin juga, datang 5 orang. Aku datang jauh-jauh, datang 5 orang. Tapi bila tengok kisah-kisah, tak apalah, teruskanlah. Datang 5 orang. Tengok kisah Nabi Yunus, umat dia 100,000 orang. Disebutkan dalam surah Al-Qalam, 100,000 orang dakwah, datang 2 orang. 2 orang 30 tahun. Allahu Akbar. Nabi dia pun lari, dan kita tahu kisah Nabi Yunus ini lari masuk dalam perut ikan dan dalam tempoh 40 hari kemudian balik kepada kaum dia, dan akhirnya mereka semua masuk Islam, tuan-tuan. Nak ceritanya, tuan-tuan, ialah tentang akhlak ini. Panjanglah kalau nak diceritakan tentang perkara-perkara ini. Apa yang boleh kita ringkaskan ialah tentang masalah akhlak. Akhlak ini ialah benda yang lahir daripada hati. Kalau ikutkan kita ni, tuan-tuan, pakaian kita orang lelaki yang wajib kita tutup ialah antara pusat dengan lutut. Aurat kita orang lelaki, tuan-tuan, ialah antara pusat dan lutut. Lebih pada itu,
Yang kita pakai baju waktu pergi keluar, pergi beli barang, pergi Tesco, pergi Lotus, pergi mana, pergi pasar malam, pergi pejabat, kenapa kita pakai elok-elok? Inilah menjaga akhlak dan kehormatan diri. Menjaga akhlak dan kehormatan diri. Kerana bila sebut akhlak, dia adalah beyond daripada hukum. Kalau ikutkan hukum, kita pakai pakai kemplekat je dah boleh dah, tuan-tuan. Dah pergi pasar pagi lagi pakai kemplekat. Ni apa? Kan, kamu tak tahu ke dalam kitab apa nama ni, nutup aurat antara pusat dan lutut. Aku tak pakai baju ni okey lah ni, nutup aurat. Tuan-tuan jangan. Kerana pakai baju ni lah menjaga akhlak. Menjaga akhlak, menjaga kehormatan, bukan sesuatu yang yang dipandang rendah. Lagi tinggi, ini dia punya keyword je tuan-tuan. Lagi tinggi kemuliaan yang ada pada seseorang, lagi perlu dia menjaga akhlak ini. Lagi mulianya seseorang, lagi tinggi kedudukannya, lagi tinggi pangkatnya, lagi tinggi dia punya kedudukannya dalam masyarakat, lagi dia perlu menjaga akhlak dan kehormatan ini. Kita tak mahu ada di kalangan kita yang mungkin berjawatan tinggi, yang mungkin hebat, tapi kadang dalam grup WhatsApp maki-maki hamun, kan tak cantik. Kan, dengan bahasa-bahasa yang tak baik masalahnya, kan, sedangkan bahasa itu menggambarkan ketinggian dan kepribadian yang ada pada seseorang. Kalau orang perempuan yang pakai merelit-relit, kan, yang pakai merelit-relit, ustazah, takkanlah ustazah nak pakai macam gitu, dia cakap, kan. Kata, ini double standard. Ustazah tak boleh pakai begini, kan. Orang biasa boleh pakai begini. Kita kata mana-mana orang yang ingin menjaga peribadinya, yang ingin menjaga penampilannya, hendaklah jagalah penampilan kita dengan penampilan yang baik. Kerana ini menjaga akhlak, menjaga kepribadian. Dan menjaga kepribadian ini merupakan gambaran terhadap keimanan dan kehebatan seseorang itu. Sehinggalah orang boleh terpengaruh, orang boleh ikut, orang boleh melihat keindahan Islam itu yang ada pada kita. Seperti mana, kan, penyebaran Islam yang berlaku pada Rasulullah itu disebabkan oleh ketinggian akhlak yang ada pada baginda, sehinggalah Islam dapat dinikmati oleh kita pada hari ini. Ringkasnya tuan-tuan, pada pagi ini ialah kita bercakap tentang akhlak Nabi, akhlak baginda, akhlak kita pula bagaimana, dan inilah yang perlu untuk kita sama-sama amati supaya kita memiliki akhlak yang baik, menjaga kepribadian kita, menjaga mulut kita, menjaga pakaian kita, menjaga tutur bicara kita, menjaga akhlak dengan kawan-kawan, akhlak dengan jiran-jiran, akhlak dengan masyarakat, supaya kita janganlah ada kadang-kadang setengah-setengah tempat tu bergaduh sesama jiran sebab kucing, bergaduh sama jiran sebab parking, bergaduh dengan jiran sebab apa, sebab tanam pokok, bergaduh dengan jiran sebab bunyi bising dan sebagainya, kan. Maklumlah dia boleh kucing 20 ekor, kan, berak merata-rata, malah tak marah di kawan-kawan. Masalahnya, kan, bukanlah orang sini, ni orang tempat lain lah tuan-tuan, sini bagus-bagus belaka, kan. Contohnya, kan, itu menggambarkan kepribadian dan akhlak kita. Mudah-mudahan saya sendiri terutamanya, kan, menjaga tutur bicara, menjaga kita punya kepribadian, dapat mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik datang daripada Allah Taala, yang lemah, yang kurang tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.